Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Sama-sama kita niat iktikaf. Hadirin dihormati sekalian, sementara tunggu solat fardu zuhur, kita berkongsi sedikit maklumat yang mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Saya ambil kesempatan pada tengah hari ini untuk kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan fiqh siyam, fiqh hukum-hukum semasa yang disebut dalam bahasa Arab sebut fiqh mu'asirah, fiqh-fiqh terkini yang untuk kita ulang kaji. Disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' jilid yang ke-6, muka surat 320 hingga 330 lebih kurang, muka surat yang membicarakan tentang masalah-masalah puasa dalam tulisan tersebut. Hadirin yang dihormati sekalian, maka untuk ulang kaji itu kita tengok beberapa perkara yang berkait dengan definisi. Puasa, kita puasa macam-macam sebab. Doktor suruh nak ambil darah, nak operation, nak surgery. Cumanya puasa yang kita buat ini yang di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa fardu yang lain, termasuklah Ramadan sekarang ni, definisi dia ada lima perkara je. Pertama, menahan diri daripada makan, minum. Yang ketiga, segala perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar subuh sehingga terbenam matahari maghrib. Lebih kurang 13 jam lebih untuk kita tahan diri kita makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. 5 tu je yang kita duk jaga daripada subuh tadi sampai ke maghrib. Bahasa Arab, puasa ni maknanya disebut dengan perkataan shama yasumu, shad alif mim. Shama itu maknanya tahan, bahasa Arab. Shama tu bahasa Melayu kita sebut puasa. Tapi dari segi definisi, ta'rifan, terjemahan literal, tahan, menahan. Macam zakat, zai kaf alif ta. Zakat itu makna suci. Solat lam alif ta marbutah solat. Itu maknanya connection, hubungan. Kalau kita sebut silaturahim kan, raya ni pergi ziarah sebenar hubung, silaturahim, silah tu, sad lam ta tu. Jadi kalau kita faham dari segi penggunaan bahasa harian kita lebih rasa feel dengan ibadat tu. Bayar zakat, nampak macam bagi duit, tapi sebenarnya makna zakat tu bahasa Arab suci. Puasa nampak macam yalah, tapi boleh kaitlah mana menahan diri kita daripada, kerana shaum tu menahan. Jadi hadirin dihormati sekalian, maka definisi tadi dia tak lari dari 5 benda tadi tu. Tahan diri daripada makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Segala ni yang luas tu, daripada terbit fajar subuh sehingga maghrib. Okey, itu yang pertama. Maka makan, minum dan segala perkara ni asasnya dia berkait dengan rongga pula. Makan ni dia masuk ke rongga, dia tak makan ke cucuk badan kita. Kita normal ni makan ke mulut, minum ke mulut. Maka rongga yang ada pada badan kita yang disepakati. Dalam diri kita ni ada rongga. Rongga yang disepakati ada 5. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Mata ni khilaf. Sebab tu aimur tu dia khilaf bab titip aimur tu. Tapi yang pastinya, yang confirmnya 5 ni adalah rongga yang perlu dijaga kerana padanya ada sempadan-sempadan border yang jika melepasi batasan itu boleh membatalkan puasa. Rongga yang pertama mulut dulu. Mulut ini sempadan di mana? Sempadannya kerongkongan kita pada kadar ha. Kalau kita sebut ha yang nipis macam jim tu, ha, dia bergegar sini tuan-tuan. Apa-apa yang dimasukkan dengan sengaja, walaupun air setitik, walaupun lenga bijan yang kecil itu, kalau nasi sepinggan air seteko tu memang confirm lah. Ini yang kecil itu pun, maka jika melepasi kadar ha, dia gegar sini, maka ia membatalkan puasa. Maka seperti itu juga kata Ibnu Hajar Al-Haytami, mazhab Syafi'i, orang gosok gigi dan dia tertelan ubat gigi. Dalam mazhab kita Syafi'i, lepas zuhur ni makruh ni gosok gigi, mandi semua, sebab
dia dah half dan nisfu, dah separuh daripada puasa dah. Zuhur ni gelincir matahari dah. Jadi orang yang mandi tanpa sebab, gosok gigi tanpa sebab apa-apa, hukum dia makruh. Sebab apa kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i? Sebab perbuatan-perbuatan tu mendedahkan puasa boleh terbatal. Dia gosok gigi, risiko untuk ubat gigi tu tertelan tu ada. Dia letak benda tu dalam mulut, tak batal lagi. Tapi dia terkejut dengan satu keadaan ke sebagainya, dia boleh tertelan ubat gigi tu. Kaul yang asah, ia membatalkan puasa. Jadi itu sebagai contoh lah, saya sebut secara ringkas. Yang keduanya, hadirin hormati, hidung juga rongga. Yang dikatakan hidung ni rongganya adalah muntaha al-khusyum. Tulang ni, tulang atas ni, muntaha al-khusyum. Tulang yang di hujung akhir hidung ni, atas ni. Kalau kita tolak dengan jari kelingking kita tak sampai. Telinga juga sama, di belakang pelapis telinga ni, mana gegendang tu, mana kalau dua hidung dan telinga kita, kalau kita tolak dengan jari kelingking ni sampai rapat sekalipun, dia tidak akan kena pada muntaha al-khusyum, tulang ni, dan juga di belakang pelapis telinga ataupun gegendang. Yang kita nampak ni zahir telinga, itu tidak membatalkan. Jadi hadirin dan hormati sekalian, itu tiga. Yang keempat dan kelima, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemaluan depan ini pada lelaki mungkin dia payah sikit lah. Melainkan dia masukkan, doktor masukkan kamera, nak buat operation, itu membatalkan sebab dia masukkan dalam rongga. Tapi wanita pula, minta maaf ibu kakak sekalian, yang dikatakan rongga kubul kemaluan depan itu, mana batasan dia? Sebab dia terbuka berbanding dengan lelaki. Maka perempuan yang duduk bertinggung, bercangkung, bila duduk bertinggung dan bercangkung, bahagian kemaluannya akan terbuka, bibir farasnya akan terbuka. Terbukanya bibir faras itu tidak dikatakan itu masih zahir lagi. Itu masih faras yang zahir lagi. Tapi kalau dia duduk, dia berdiri tegak, dia akan tertutup. Bukan sebab benda itu tertutup, sebab dia dah berdiri, jadi terapatlah kemaluan itu. Tapi jika perempuan itu bertinggung, bercangkung, buang air besar, buang air kecil, maka dia menyentuh kemaluannya dengan jarinya, tangannya. Maka jika pada bibir kemaluan itu dan bahagian kemaluan perempuan itu yang sudah terbuka kerana duduk bertinggung tu, itu tidak lagi dikatakan memasukkan sesuatu dalam faras, dalam rongga. Tapi jika sekurang-kurangnya seruas jarinya tu, seruas yang satu garisan ni, dimasukkan, kalau perempuan ni dia nak bersihkan lubang kemaluan dia contohnya, dia pergi gosok lubang kemaluan dia dah bertinggung dah, dia pergi masukkan lagi jari dalam lubang kemaluan dia, itu sekadar seruas itu. Itu maksud dia. Maknanya kalau kata dah duduk bertinggung tu cukup dah tu, sapu-sapu dengan tepi-tepi bibir tu madai dah, tak perlu nak jolok jari sampai ke dalam lubang. Sebab itu batasan dia, itu nak katanya border, dan itu kata rongga yang perlu dijaga. Yang kelimanya rongga dubur. Rongga dubur, minta maaf tuan-tuan, rongga dubur ni saya pernah sebut dalam kuliah yang terakhir sebelum Ramadan baru ni, iaitu berkenaan dengan apabila Allah jadikan kita ni sistematik dan hebatnya penciptaan kepada manusia ni, bila kita buang air besar ni, minta maaf sebut berak ke buang air besar ke, bibir kepada lubang dubur tu dia akan jadi lembut. Dia akan jadi lembut sebab kita dah buang air tu. So bila kita duduk bertinggung, bercangkung pula, dalam keadaan baru buang najis, dia lembut lagi. Mana sekadar membasuhnya dengan menggunakan telapak jari je. Tak perlu nak masukkan hujung jari atau kuku ni ke dalam lubang dubur tu. Sama juga jika memasuki lubang dubur tu dalam keadaan seruas jari dia, membatalkan puasa dia. Jangan sampai tak buang air besar pula siang hari, dia kata takut batal puasa. Tak ada istilah macam tu. Sebab buanglah air besar siang hari tu pukul berapa pun, bulan Ramadan ni, maka dalam keadaan dia buang air besar dalam keadaan dia bertinggung, mencangkung, dia duduk tu bertinggung atau bercangkung tu dalam keadaan bibir kemaluannya, bibir dalam duburnya tu sudah lembut sebab dia berubah najis, dia tembak air pula kawasan tu, sekadar dia menggunakan telapak jari dia juga untuk meratakan, cukup dah, madai dah. Cukup dah sebab dia dah lubang dubur tu dah lembut dan dah terbuka dah kerana dia duduk bertinggung tu. Okey, itu yang kedua, berkenaan dengan rongga-rongga yang ada berkait dengan definisi tadi, menahan diri, makan, minum dan segala perkara yang membatalkan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya pergi yang ketiga pula. Yang ketiga ni berkait dengan sakit. Sakit, orang yang sakit. Sakit ini Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah sebut, ayat tu panjang, Allah sebut maridan aw ala safarin. Maridan aw ala safarin, orang yang sakit,
orang yang travel. Dua kumpulan ni tuan-tuan, dua ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah bagi keharusan, Allah bagi kelonggaran untuk orang tu tidak berpuasa. Allah yang bagi. Al-Baqarah 185. Sakit dengan travel. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati, kalau tuan-tuan perasan ataupun sedar, ibadah-ibadah yang ada ni, rukun Islam lah, sembahyang, puasa, zakat, haji ni, kecuali solat je Allah tak bagi longgar. Yang lain semua Allah bagi kelonggaran. Puasa ni, kalau tak larat, Al-Baqarah 185 Allah bagi dia tak puasa. Allah suruh ganti balik atas jumlah hari yang dia tak puasa tu. Mana boleh longgar, tak puasa, Allah bagi longgar. Jika tak mampu nak ganti, yang sekali lagi kita sentuh bab ni. Jika tak mampu nak ganti, Allah bagi bayar fidyah. Mana ganti dengan bentuk material. Puasa tak boleh, habis Ramadan nanti tak larat. Penyakit yang dihadapi. Sekali lagi kita tengok detail ni. Cumanya ada kelonggaran di situ. Bayar aja kepada orang fakir ataupun miskin. Takdirnya tak mampu nak, tak sempat nak bayar fidyah. Puasa pun tak boleh, fidyah pun tak nak bayar, mati, meninggal. Meninggal ataupun mati. Dalam mazhab kita Syafi'i, dua-dua boleh. Keluarga nak bayarkan fidyah atas arwah ayah ibu dia meninggal itu boleh, berapa hari yang tak puasa tu, ataupun dia pun menggantikan qada puasa tu. Adik-beradik sepakatlah nak berapa hari bagi ni sama-sama adik-beradik. Maknanya puasa yang wajib tu Allah longgar-longgarkan, boleh bayar dan boleh tu orang lain gantikan. Tu contoh. Maknanya ada longgarnya lagi. Zakat yang kita duk bayar, zakat perniagaan, zakat simpanan, tak semua orang kena tuan-tuan zakat. Orang yang cukup haul dan nisab je kena zakat. Haul dia setahun, nisab dia kalau Selangor ni 20,000 something lah, 20,000 lebih kurang lah. Tuan-tuan boleh double check dengan lembaga zakat, boleh buka laman web dia. Katalah setahun tausik, daripada bulan 4 ni sampai bulan 4 tahun depan, setahun haul dia. Cukup, jangan dengan syarat setahun tu tausik. Nisab dia 20,000 lebih kurang, 20,000 something lah. Tuan-tuan boleh double check. Kiraan harga emas juga tu berkait. So katakanlah cukup haul dan nisab, baru orang tu kena 2.5 zakat. Maknanya kalau orang tu tak capai kadar tu, tak kena zakat. Ramai juga tak kena. Nampak Allah longgarkan. Contoh. Yang ketiga, haji. Fardu rukun Islam tu. Tapi kalau orang tu tak larat, tak mampu, Allah kata, man istata'a ilaihi sabila. Haji tu Allah berkait dengan man istata'a ilaihi sabila. Jika ada kemampuan sampai, baru wajib. Kemampuan sampai, man istata'a ilaihi sabila. Ada kemampuan untuk sampai. Maha mengetahui, Allah ni maha mengetahui. Malaysia ni ada tabung haji, pengurus yang menguruskan orang nak pergi haji. Nak pergi haji ni kena ada duit. Tak ada duit tak boleh pergi. Sekurang-kurangnya berapa belah tu lah, saya lupa dah. Sebab dia ada haji yang B14, dia ada haji yang M14, dia ada haji T20. Bayaran dia betul tak? Tahun ni diperkenalkan. Dia ada harga lain-lain tu. Kalau B40 dia kena tambah lain sikit. Dia ada lah M40, T20. Ada khutbah Kuala Lumpur ada hurai dalam 2-3 minggu lepas. Macam tu kena tanya Tuan Haji. Tapi nak sebutnya, dia ada perubahan itu sikit. Maknanya dulu pukul rata, tapi apa hal keadaan pun, mesejnya adalah kena bayar. Maknanya kemampuan duit. Dah ada duit pula, tapi giliran queue. Sebab nak pergi haji ni, tuan-tuan semua tahu dah, kota negara Arab Saudi, dia bagi kota setiap negara ikut penduduk negara dia. Maka kita duk beratur queue ni nak bagi kota sampai giliran. Maha mengetahuinya Allah. Man istata'a ilaihi sabila, Allah sebut dalam Quran. Mana haji ni bagi orang yang mampu sampai je. Mampu sampai tadi antara perkara itulah. Okey, tapi kalau bab semayang, tuan-tuan tengok, mana ada ganti lain. Zakat ada jalan longgar dia, tak kena semua kena zakat. Haji kalau tak mampu tak sampai tak apa, puasa tak larat tak apa, tapi Allah bagi ganti dengan lain, nampak longgar tu. Tapi bab semayang, tuan-tuan tengok tak ada kan? Mana ada. Habis kuat pun Rasulullah SAW kata, tak larat semayang, diri, duduk. Fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' ala jambik, tak larat diri, duduk, tak larat duduk, baring, tak larat baring, syarat mata. Kalau mata pun tak larat, semayang kan dia. Tapi nak sebutnya tetap semayang.
Cumanya longgar dari segi bentuk cara aja. Tapi ibadah lain dia tetap kewajipan tu wajib, walaupun wajib tapi dia ada longgar ni. Itu nak sebutkan apa? Inilah harga solat itu. Jadi hadirin dihormati, kita balik ke cerita ni tadi. So orang yang sakit dalam surah Al-Baqarah 185, Allah bagi kelonggaran untuk dia tak berpuasa dan ataupun dia musafir, dia travel. Dua kumpulan ni dia kena ganti balik atas jumlah hari yang dia tak puasa. Allah sebut macam tu. Okey. Orang yang sakit ni dia dua keadaan. Satu sakit yang bertahan dengan ubat, satu sakit yang dia bertahan dengan ubat tapi ubat yang longgar lagi ubat dia, tapi dia sakit. Contoh sakit yang bertahan dengan ubat macam mana tuan-tuan? Orang ada HIV, AIDS. Dia makan ubat tuan-tuan, dan ubat dia pula makan kerap. Apa-apa penyakit kadang tuan-tuan, ada orang yang ada penyakit yang doktor kata cik kena makan ubat setiap 8 jam, 3 kali sehari. Jika tak makan, kuman, virus merebak dan ancaman kepada nyawa dia. Sedangkan menjaga nyawa juga maqasid syariah. Satu perkara yang perlu dijaga, agama suruh jaga. Berkait dengan Quran 185 Al-Baqarah tadi, dan tuqaddiru biqadariha, tunai dengan keadaan yang kamu mampu kaedahnya. Maka dalam keadaan begini, orang yang tak larat puasa tadi ni kerana sakit je dan dia kena makan ubat, dan ubat tadi doktor suruh makan 3 kali sehari setiap 8 jam, maknanya kalau tak makan bahaya, mudarat pada nyawa dia. Sedangkan kita di Asia, Malaysia, Asia ni, tempoh puasa kita lebih kurang 13 jam, lebih kurang 13 jam. Jadi macam mana dia nak puasa sedangkan ubat yang dia kena makan? Kalau dia tak makan, mudarat kepada penyakit dia lebih teruk. Bertemu antara dua tu kerana ada ayat Quran tadi, keharusan untuk dia tak berpuasa kerana menjaga nyawa itu juga kehendak syarak. Maka hadirin dan dihormati sekalian, maka dalam keadaan begini, orang ni dia bila habis Ramadan nanti, keluar je Ramadan nanti, orang macam ni yang sakit yang memerlukan ubat, jalan keluar ada 3 aja. Tuan-tuan kiaslah dengan apa penyakit pun, jalan keluar ada 3 aja. Mak ayah kita, keluarga kita yang mungkin terbaring sakit. Jadi 3 aja jalan keluarnya nanti. Yang pertama, jalan keluar kepada mereka yang tak boleh berpuasa dalam Ramadan. Masuk Ramadan, dah habis Ramadan nanti, dia tak boleh nak puasa. Kumpulan yang pertama, jika takdirnya dia tak sembuh, penyakit itu tak recover lagi, duk kena makan ubat situ juga, dia ada masa 11 bulan untuk dia jika dia tak ada harapan sembuh, maka dia dikenaki membayar fidyah. Atas dia fidyah. Sebab dia tak ada harapan sembuh. Dia tak ada harapan nak sembuh, doktor sahkan demikian, adatnya pun tengok orang sakit macam dia tu tak ada harapan sembuh. Ataupun dia bertahan dengan ubat. Ubat dia pula dia kena makan macam tempoh tadi tu. Jadi kalau dia skip, dia berhenti, dia nak puasa, bila masa dia nak berhenti untuk mana? Sebab penyakit tu kan ada hari yang ada penyakit, ada hari yang tak ada penyakit. Kalau gastrik, migraine tak apa, dia ada hari yang penyakit, ada hari yang tak mai. Hari yang sihat puasa lah, tapi yang ni tidak. Jadi so pertama jalan keluar ada apa? Fidyah. Fidyah ni apa pula? Ta'amul miskin, kata Allah, bagi makan kepada orang miskin. Jangan salah faham, sebab ada orang dia pergi bagi kat asnaf. Salah, bagi udah fakir ataupun miskin. Kerana Allah sebut ta'amul miskin. Bayar fidyah ni kepada orang fakir miskin. Apa dia fidyah ni? Makanan asasi orang situ. Kita di sini berah lah, nasi tu. Maka nak kira macam mana? Kiraan yang mengenyangkan pada adatnya, 1 mud berah. Nasi saja tu RM4. Dikira lah sebagai zakat sanggup yang kata. Maka katalah orang tu tak puasa kerana penyakit dia 30 hari contohnya lah, saya buat contoh 30 hari. Kalau tahun lepas 29 je. Tahun ni tak tahu lagi. Tahun ni tiada serabut tuan-tuan, tu kerja bukan kerja kita. Kerja kita ibadat je. Jadi dia ni tak boleh puasa kerana penyakit dia ataupun dia makan ubat. Maka katalah contoh tahun lepas 30 hari contoh je lah. 30 hari dia tak dapat berpuasa. Masa yang ada untuk dia bayar fidyah tu 11 bulan. Panjang tu. Sebelum jumpa next Ramadan. Jadi hadirin dihormati sekalian, maka di sini orang yang begini ni dia dia kena makan ubat. Dan masa sama penyakit itu ada. Maka jalan dia adalah bayar fidyah. RM104 kali 30 hari bersamaan dengan RM120. RM4 kali 30 hari 120. RM4 sehari. Selangor RM4 sehari. Tuan-tuan boleh cek dengan lembaga zakat Selangor. Dia ikut negeri tapi asalnya RM4 fidyah. Fidyah. Dia ikut tadilah kiraan berah makanan yang mengenyang itulah. Tuan-tuan boleh double check. Kadang-kadang ada negeri yang saya tak sure, ada negeri tak yang beza RM4 ni, tapi KL dan Selangor seingat saya RM4.
Yang ni ditentukan oleh lembaga zakat negeri masing-masing. Okey. Hadirin yang dihormati sekalian, maka RM4 tadi kali 30 hari bersamaan 120. Soalan yang kedua, 120 ni nak bagi kat siapa? Fakir miskin. Fakir miskin ni nak bagi kat seorang-seorang ke boleh lamsam dekat dia seorang 120 tu? Ataupun sebabkan tadi 30 hari tinggal 30 hari, 30 orang. Dua-dua betul. Bagi kat 30 orang pun boleh, seorang RM4. Bagi kat seorang pun boleh, RM120 seorang dia aja fakir miskin tu. Tak ada masalah apa. Yang tak bolehnya, RM4 tadi tu satu mut berah, pi pecah pula. Dah RM4 lah. Pi bagi pula orang, dua orang pula. Seorang RM2. Itu tak sah. Sebab sekurang-kurangnya RM4 tu untuk satu hari bersama untuk satu orang. Jadi buatlah nakal, kira benar. Jadi kumpul 4 orang, bagi RM1. Dia apa? Kan dia raya kot, tak fidyah tak apa. Tak sah. Seorang RM4 boleh. Ataupun 120 tadi amang keseluruhan tu dia nak bahagi beberapa orang. Tak masalah. Okey, itu sekali lagi kita tengok juga fidyah. Yang kedua, orang yang sakit tadi ni dia tak ada Allah rezekikan dia sembuh. Hak dia sakit ni bulan Ramadan dia tak boleh puasa. Takdirnya bulan 6, bulan 7, bulan 8. Contohnya lah, doktor kata encik dah recover, encik dah sembuh dah. Maka orang yang dah sembuh ni, dia ni tak ada pilihan lain dah. Dia wajib qada, dia tak boleh fidyah. Sebab fidyah tu hanya alternatif kepada orang yang tak larat nak puasa sebab dia sakit. Ini dia dah sihat dah, so dia kena puasa macam biasa. Dan dia ada baki yang cukup untuk dia qada lagi. Itu mudah sebab dia sihat. Yang ketiga, takdirnya dia tak sembuh. Dia tak sembuh, tak recover pun penyakit tu, still dia menanggung penyakit tu. Tetapi bagi keadaan yang ketiga ni, rezeki dia ada penemuan ubat yang lebih, orang kata upgrade, yang kalau sekali dia makan tu lebih bertahan 13 jam tempoh puasa. Contohnya bulan 8, bulan 9 ni doktor kata encik, klinikal kita, saintis kita jumpa ubat yang dia punya power dia lah, istilah tu mungkin lebih upgrade. Sekali makan 24 jam, tak perlulah 3 kali sehari tu. Penemuan tu menyebabkan dia tadi wajib qada. Dia tak boleh fidyah sebab yang selama ni dia duduk tahan tu sebab dia makan ubat. Dia makan ubat tu, dia tak puasa baru ni sebulan sebab dia makan ubat. Tiba-tiba jumpa ubat yang lebih panjang tempoh bertahannya tu berbanding dengan tempoh puasa tempat dia, maka dia kena makan, dia kena berpuasa. Tuan-tuan, orang yang ada penyakit asma, dia tembak inhaler kat mulut kan. Dulu-dulu tuan-tuan, dulu-dululah, lama dulu ni, sebelum ada penemuan ini, orang yang tembak inhaler ni, dia ada penyakit asma ni, dia kena tembak tu dekat saluran mulut dia tu, kadang-kadang 2-3 jam sekali. Kadang-kadang 2-3 jam sekali. Maknanya dia tak ada nak puasa lah kalau dia berpegang dengan pandangan inhaler tu batalkan puasa. Sebab 2-3 jam sekali nak kena tembak. Dia punya hak tu ketika tu paling canggih, dia nak bagi cair, bagi pernafasan tu lancar. Tapi mutaakhir ni lately ni lah, orang kata mutaakhir ini sudah ada penemuan asma tu, ubat asma tu, inhaler tu yang lebih upgrade, yang sekali dia tembak pada laluan mulut dia boleh bertahan lebih panjang daripada tempoh hak sebelum ni. Jadi itu contoh inovasinya, penemuannya para saintis kita dengan kecanggihan ubat-ubat itu. Maka ia juga memberi kesan kepada hukum puasa pada yang seseorang tu. Okey, itu yang kedua, berkaitan dengan orang yang tak boleh puasa kerana sakit ataupun dia terpaksa makan ubat kerana penyakit yang dihadapi. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, berkait dengan hal ini, orang yang bayar fidyah tadi, kan tadi kita sebut orang bayar fidyah tadi, satu orang kena bayar fidyah tadi siapa? Orang yang sakit atau tak larat nak puasa, dia boleh ganti dengan fidyah. Itu senang. Yang kedua ni, fidyah ni ada orang lain kena juga. Dua aja fidyah. Yang kedua ni siapa kena fidyah? Orang yang kedua yang kena fidyah ni adalah orang yang tidak menunaikan ganti puasa dia pada tahun semasa. Sepatutnya dia qada puasa pada tahun semasa. Contoh begini tuan-tuan, tahun 2020, satu orang ni tinggal puasa 5 hari. Contoh,
pening kepala sikit-sikit, gastrik, macam-macam lah. Dia tak boleh puasa 5 hari contohnya. Okey, 5 hari tak boleh puasa. Kerana dia tak boleh puasa 5 hari tu, orang yang Allah SWT, patutnya dia qada, dia ganti pada tahun semasa. Tahun 2020 tu dia tinggal puasa, patutnya dalam tahun 2020 tu dia kena tunaikan hak dia tinggal tu. Tetapi apabila dia tidak menunaikan pada tahun semasa sehingga melangkaui tahun berikutnya pula. Saya ambil contoh ni dalam kalender Masih lah. So katalah bulan 12 tahun 2023, contohnya dia punya ni tempohnya genap, katalah dia puasa baru ni, dia puasa tinggal 5 hari. Sepatutnya dia tunai dalam tahun semasa 5 hari tu. Tahun semasa dia tinggal puasa tu tahun 2020. Tahun 2020 tu juga dia kena cari mana-mana masa 11 bulan tu untuk qada balik. Katalah dia tak qada, dia tak ganti. Dia tak ganti. Bila dia tak ganti tuan-tuan, sehingga memasuki tahun berikutnya pula, maka bila cecah tahun berikutnya dah dia tak ganti lagi, maka orang tu kena bayar fidyah. Sama macam sakit tadi tu. Fidyah ada berapa hari? Tengok pada jumlah hari yang dia tak puasa tu lah. Kalau dia tak puasa tadi 5 hari, 5 hari kali RM20, berapa? RM20. 5 kali 4, RM20. So RM20 tu dia bagi kepada fakir ataupun miskin, sebagai bayar hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaya fidyah. Okey, so sampai kena fidyah 2 orang aja. Satu orang yang sakit tak puasa penuh, dia kena makan ubat, sembuh habis Ramadan dia tak sembuh, dia kena bergantung dengan ubat, dia kena bayar fidyah, ganti dengan puasa. Yang kedua siapa yang kena bayar fidyah? Orang yang culas. Sebut bahasa mudah lagi. Dulu dia tak jaga puasa, lalu dia baru insaf, maka orang begini ni dia kena bayar fidyah, kerana dia tak menggantikan pada tahun semasa. Sepatutnya dia kena ganti pada tahun semasa. Okay, itu yang ketiga, berkaitan dengan orang yang kena fidyah. Itu bulan ketiga. Saya pergi kepada yang keempat. Isu yang keempat ni berkenaan dengan sesuatu yang dibuat kerana menunaikan perintah syariat yang lain, satu tuntutan syarak, dia tak dikira batal. Tapi jika dia bukan pada tuntutan syarak, dia batal puasa. Apa maksud tuan-tuan? Orang ni ambil wudu, orang ni mandi wajib. Tengah ambil wudu atau mandi wajib, berlaku perkara yang pada luarnya tu boleh batal puasa, boleh batal wudu, boleh batal perkara yang dilakukan. Contoh apa tuan-tuan? Tengah-tengah dia ambil wudu, orang begini ni, salah satu anggota wudu kumuh. Dia berkumuh, madmadah, bersarap. Dia berkumuh. Tapi dia sedang mengambil wudu. Salah satu anggota wudu adalah berkumuh. Nak semayang kena ada wudu. Kalau tak ada air semayang, tak sah solat. So dia ambil air semayang. Dia kumuh kali pertama, kumuh kali kedua, kumuh kali ketiga. Kumah ni 3 kali jadi suruh. Tengah-tengah kumuh kali kedua atau kali ketiga ni, tertelan air liur. Tertelan air kumah ni tu, melepasi kadar tak membatalkan. Sebab dia sedang melaksanakan satu tuntutan syarak. Syarak kata kalau nak solat kena ada wudu. So dia nak ambil wudu, dia tertelan air tu. Itu dimaaf dari syarak. Yang kedua, siapa yang kena, yang berkait dengan ni, yang berkait dengan perkara ni, yang keduanya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama tadi, minta maaf tuan-tuan, dia okey. Orang yang Allahumma salli ala Muhammad, sekejap. Orang yang okey, pertama dia ambil wudu, dia sedang menyempurnakan tuntutan syarak. Kalau dia nak semayang, dia tak ada wudu, tak ada semayang, maka dia ambil wudu. Tengah-tengah ambil wudu, dia tertelan air liur dia, air kumuhan dia. Itu tak batal sebab dia sedang melaksanakan satu tuntutan syarak. Tapi jika bukan melaksanakan tuntutan syarak, bukan, contohnya dia saja duduk kemam air, tak ada kerja agamanya, pukul 4 petang, panas hangat, dia duduk tepi kolah tu, birai kolah tu, duduk kemam air, orang tegur dia. Dia terkejut orang tegur dia tu. Orang yang tegur dia tu pula lama tak jumpa. Bukan saja lama tak jumpa, ada hutang tak bayar lagi 10 tahun dulu lagi. Terkejut tertelan. Jadi dua keadaan tuan-tuan. Satu, kumuhan yang disuruh syarak sebab ambil wudu, ini tak batal puasa, dia tertelan tu. Tapi jika bukan dituntut syarak, contoh ulang wudu sampai 4 kali, 5 kali, Nabi mana pernah buat sampai 4 kali. Khilaful aula, bercanggah dengan apa Nabi tunjuk. Yang keduanya, dia kemam air, bukan dalam keadaan dia kemam air tu, bukan
ambil wuduk saja je duk tak air dalam mulut bagi sejuk dalam puasa ni. Tiba-tiba dia tertelan air tu, batal. Sebab dia yang cara penyakit duk menghampirkan pada satu sempadan itu. Okey, itu berkenaan dengan satu tuntutan syarak. Maknanya di sini kata Imam Nawawi, satu-satu tuntutan syarak yang disuruh oleh syarak, dia buat benda tu, tiba-tiba berlaku benda yang membatalkan, dia maaf. Macam orang mandi wajib. Dia mandi wajib, air termasuk telinga. Sedangkan mandi wajib ni air kena rata seluruh badan. Dia maaf pada syarak. Tapi kalau bukan pada mandi wajib, contoh mandi yang bukan sunat pun, pukul 5 petang dia balik, jabat, panas badan, dia mandi. Sedangkan mandi tu tak mandi, tak apa petang tu. Badan dia bukan najis pun. Badan dia bukan ada hadas pun. Saja nak mandi juga. Maka katalah takdirnya dia mandi tu agak ekstrim dan lasak, air termasuk dalam telinga, itu membatalkan. Sebab dia bukan pada tuntutan syarak. Mandi yang hanya harus. Itu nampak perbezaan yang kecil tapi pada hukumnya berbeza. Okey, kita pergi yang kelima pula. Yang kelima ni tuan-tuan, sedikitlah berkenaan dengan berapa minit lagi? Berkenaan dengan fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah yang sedang kita proses untuk dikena bayar dia. So zakat fitrah, zakat ni maknanya suci, fitrah ni maknanya kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada fitrah. Apa makna kita kembali kepada fitrah? 1 Syawal tu boleh makan sehari, boleh minum sehari, boleh bersama dengan pasangan, tu maknanya kembali kepada fitrah. Okey. So bila kembali kepada fitrah ni, agama suruh bayar zakat. Zakat ni nak bagi kat siapa? Bagi kepada orang yang ini namanya asnaf, zakat fitrah. Orang yang kena bayar ni siapa? Orang yang di rumahnya pada 1 Syawal ada lebihan makanan. Di rumah dia 1 Syawal tu ada lebihan makanan, 1 Syawal tu. Pagi raya tu rukun kata dia ada lebihan makanan. Tengok gaya muka tuan-tuan ni bukan lebih lagi. Boleh bagi sekampung pula makanan yang ada tu. Mana punyalah kemampuan tu tinggi. Jadi kena bayar zakat fitrah. Sebab ada lebihan makanan pada 1 Syawal. Yang kedua, orang yang merasai Ramadan walaupun satu lahzah. Contoh apa tuan-tuan? Satu orang ni meninggal, satu Pak Haji ni meninggal 1 Ramadan. 1 Ramadan itu hari Khamis, tuan-tuan ingat tak? Hari itu hari Khamis. Tapi Rabu malam tu dah masuk 1 Ramadan. Malam tu kita sembahyang tarawih kan? Rabu kita first tarawih. Maghrib tu azan maghrib. Maknanya masuk bulan Ramadan dah. Jadi contohnya masuk 1 Ramadan, tengah-tengah Tok Bilal azan, malaikat maut cabut nyawa satu Pak Haji ni, meninggal kawan tu. Malam 1 Ramadan, meninggal ngam-ngam lepas maghrib dah. Keluarga kena ingat, antara duit si mati yang ditinggalkan daripada badal haji, nak bagi-bagi harta pusaka, antaranya lagi adalah kena bayar zakat fitrah. Sebab kena bayar zakat fitrah? Sebab dia sempat hidup, arwah ni sempat hidup walaupun 1 second dalam bulan Ramadan. Apatah lagi kalau dia meninggal 20, 30, 25 Ramadan tu memang lagi jelas-jelas lah. Ini yang di ujung-ujung tu. Dan yang berikutnya, siapa yang kena zakat fitrah? Anak tuan-tuan atau cucu tuan-tuan. Anak tuan-tuan atau cucu tuan-tuan yang dilahirkan pada selewat-lewatnya sebelum solat raya Aidilfitri. Pagi raya tu orang duk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia dapat panggilan, tahniah cik dapat anak. Tahniah cik dapat cucu. Contohlah. Jadi dalam keadaan demikian tu, orang ni kena bayar zakat fitrah. Mak ayah dia kena tahu. Atas baby, atas anak ni kena bayar zakat. Sebab apa? Dia sempat rasa pagi Syawal tu. Dia kata macam dia nak bayar zakat. Tok Imam dah angkat takbir dah, baca mesej tu. Don't worry tuan-tuan. Sebab zakat fitrah boleh dilunaskan sebelum solat maghrib, pada sebelum masuk maghrib 2 Syawal tu. Itu harus lagi, dibolehkan lagi, sunat. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Sudah mendapat signal tu. Jadi saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur kata-kata. Mudah-mudahan sekitar kita tunggu nak masuk zuhur, kita berkongsi sikit banyak tengah hari ni, ada manfaatnya, ada faedahnya, mudah-mudahan insya-Allah. Ya, silakan tuan. Ini bagi kes tadi tu, dia macam ni. Bagi kes yang lahir tadi tu, yang lahir tu, yang kita ni kena suruh-suruh ayah. Sebab ni orang kata footnote lah, nota kaki lah. Kalau kita baca buku tu dia nota kaki. Sebab orang angkat soal, dia nak bayar zakat masa bila? Orang nak angkat takbir dah. So footnote-nya sebab dia
Sebab apa sebelum solat raya? Tujuan zakat fitrah tu untuk orang berseronok pagi raya tu. Tujuan tu sampai lagi. Orang susah boleh dapat lagi duit tu untuk dia berseronok pada hari raya macam orang yang senang-senang ni. Okey, wallahu alam. Yang baik dari Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta banyak-banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami beribadah kerana-Mu ya Allah. Dan Engkau menerima amalan kami ni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.